إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Nabi kata, wahai Ali, wahai Fatimah, ada satu amalan yang kalau kamu buat lebih besar manfaatnya daripada seorang pembantu. Dengar tuan-tuan, wahai Ali, wahai Fatimah, ada satu amalan yang kalau kamu buat lebih besar manfaatnya daripada seorang pembantu. Sebelum tidur, kamu bertasbih 33, kamu bertahmid 33, dan kamu bertakbir 34. Dia tak tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebelum tidur kamu bertasbih 33. Ni riwayat yang sahih. Ada satu lagi riwayat sahih juga, dia lain sikit. Kamu bertahmid 33, kamu bertakbir 34, cukup 100. Amalan itu kamu buat sebelum tidur. Hadza, Nabi kata, fahadza khairul laka min khadimin, lebih besar dan hebat daripada seorang khadam, pembantu. Kata Sayyidatuna Fatimah, aku tak pernah tinggal amalan itu sehingga akhir hayat. Waktu orang tanya, Sayyidatuna Fatimah jawab, sampai hari ini aku belum pernah tinggal satu malam pun amalan itu. Fama wajadtu ta'aban ba'da dhalik. Dengar ni tuan-tuan, dan aku tak pernah merasakan letih lagi selepas mengamalkan dengan amalan itu. Tak rasa letih dah. Ini rahsia dia yang besar. Untuk keberkatan, kecergasan hidup esok jadi cergas, kita buat niat nak redha Allah, ikut sunnah Nabi, tasbih 33, tahmid alhamdulillah 33, takbir 34. InsyaAllah antara fadilat yang dirasai oleh Sayyidatuna Fatimah, fama wajadtu ta'aban ba'da dhalik, aku tak pernah letih dah selepas amalan itu. Semua tuan, laki pun boleh buat, orang perempuan pun boleh beramal, insya-Allah. Isteri leka bermain telefon, WhatsApp, FB, game, tak layan suami. Bila suami tegur, merajuk, tidur di ruang tamu. Itulah zaman moden. Nah, isteri duk layan Facebook. Pada tengok muka laki, baik tengok posting-posting kawan-kawan Facebook. Inilah penyakit yang ramai suami menderita sekarang. Betul tak? Cuma malu nak mengaku. Dalam kereta, kita bawa kereta nak temam cakap, dia duk tengok Facebook. Di rumah, di ruang tamu, dia duk WhatsApp, kawan-kawan WhatsApp. Di dapur, di Instagram. Kita naik atas tidur, atas katil nak tidur, dia duk peluk batang golek sambil tengok status-status terbaru kawan-kawan. Tak tengok laki dia. Isteri solehah, dia nak pegang telefon, dia minta izin suami dia. Nak tidur minta izin, nak bercakap minta izin. Izinkan saya bertanya, isteri solehah, kalau hak tak solehah, abang nak tanya apa benda ni gini-gini. Bingung tu lelaki. Jadi macam ni, bila kita tegur, dia marah. Ada perempuan yang bila kita tegur, dia minta maaf. Minta maaf, saya tersilap bang, saya janji tak akan buat lagi. Itu yang terbaik. Bukan solehah dia tak buat salah, tapi bila kita tegur, dia kata minta maaf. Awak ni saya duk asyik dia tengok telefon je. Oh, minta maaf bang, saya janji tak buat lagi. Isteri solehah tu buat salah dan segera mengaku salah dan minta maaf. Betul tak? Isteri kita ada orang tu. Perbincangan kita hari ini adalah wanita akhir zaman yang ingin ke syurga. Dan ramai juga wanita akhir zaman yang nak jadi baik dan sentiasa rasa nak mengupdate dia punya ibadah. Bagus. Tapi jangan lupa ibadah anda pada suamimu. Jangan asyik meminta hak tapi tidak mahu memberi haknya.
Abang, kawan kita tu birthday dia dapat kereta, dapat reben kat kereta dia. Lah nak kereta kau. Kita minta hak. Tak kereta pun tak apalah, abang, bunga pun jadilah. Okey, nak bunga okey, abang belikan bunga. Kita minta hak. Apa lagi hak akak yang akak nak? Mintalah, minta. Asyik meminta hak sehingga lupa memberi haknya. InsyaAllah ibu-ibu, saya harap ibu dapat apa yang saya nak sampaikan. Daripada awal tadi, ibadah sedekah inilah ibadah terakhirku. Solat inilah rasa solat terakhirku. Begitu juga dengan ibadahmu pada suami. Abang kanyet tu. Kenapa? Rindu lah kat abang. Hah? Ibu mesej ayat dia, selalu tu mungkin suami yang perlukan ibu. Tapi cuba you tunjuk mesej bahawa ibu yang perlukannya. Masya Allah, itu satu ibadah yang sangat besar. Nampak macam kelakai gede je. Yes, wanita, seorang isteri perlu jadi gede. Baru level solehah you sampai. Ingat you solehah ke? Baca Quran banyak tapi suami sakit hati. Solehah. Ingat you solehah ke? Solat tahajud sampai 8 rakaat tapi suami murka, sakit hati. Kedakut nak mampus. Kedakut. Sampai keluar ayat kedakut. Dia nak kahwin lain, marah. Dia kedakut. Ibu nampak. Maka jadilah seorang isteri yang sampai suami cakap, yelah, bezalah isteri aku sekarang ni. Tak tahulah kenapa Tak, dulu lain tu. Dulu skema nak mampus. Skema. Dia lah ustazah, dia lah ini. Sikit-sikit abang salah, dia botol. Tapi sekarang ni dia beralah. Cakap lembut dengan saya. Bila cakap tu kabel-kabel mata. Tak lain lah. Tak tahulah, rasa aku memang dah siap dah nak pergi Thailand. Contoh. Aku memang nak pergi Thailand tapi tahu lah bini aku tu lain lah sekarang. Tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama lagi pada sesi tazkirah ringkas. InsyaAllah pada hari ini saya ingin kongsikan satu tajuk berkaitan dengan muflis ataupun bankrupt di hari akhirat. Tuan-tuan sedang pendengar yang saya kasihi, ingatlah bahawa kehidupan yang kita sedang hadapi, sedang alami, yang kita sedang berada ini akan berakhir dan kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu segala amalan kita akan dihitung dan dihisap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 47 yang bermaksud, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat, maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Nabi SAW pernah bersabda bahawa semua hak-hak akan dikembalikan semula kepada tuan-tuannya pada hari akhirat. Bahkan inilah yang Nabi SAW ada sebut bahawa ada manusia yang datang pada hari akhirat membawa pahala dari solat, puasa dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama dia juga membawa dosa membuat zalim terhadap saudaranya yang lain. Boleh jadi dari segi maruah, dia mencaci, memaki, mengutuk dan seumpamanya. Boleh jadi dari sudut harta, dia mencuri, merompak, makan rasuah, riba dan seumpamanya. Boleh jadi juga dari sudut darah, mungkin ada yang membunuh, memukul, menyakiti tubuh saudaranya sehingga dia diminta untuk dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang saya kasihi, Nabi kata Nabi sangat bimbang pada umatnya yang datang pada hari akhirat dalam keadaan muflis. Nabi SAW bertanya pada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Nabi kata, "Wahai sahabat sekalian, tahukah kamu siapakah orang yang muflis ini?" Lalu
para sahabat menjawab, orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak mempunyai dinar dan dirham, tidak ada wang dan tidak punya harta. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, yang sebenarnya orang yang muflis dalam kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat. Mereka datang membawa pahala solat, pahala dari puasanya, pahala dari zakatnya. Tapi dalam masa yang sama mereka juga membawa dosa, menghina orang, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, memukul dan sebagainya. Lalu diambil kebaikan, diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dia buat zalim semasa kat dunia. Dan apabila habis kebaikan, habis pahala dia, tetapi belum habis lagi terbayar dosa-dosa yang tertanggung ke atasnya, maka diambil pula keburukan, kejahatan, dosa orang yang dia buat zalim tu, diletakkan, ditimpakan ke atasnya sebagai balasan di atas kezaliman yang dia lakukan, sehingga akhirnya dia dihumban, dicampur ke dalam neraka. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, pada asalnya banyak amalan, banyak pahala yang kita bawa untuk ke akhirat, tapi sayang semua pahala tu kita kena bagi ke orang sebab dosa yang kita buat ke orang. Asalnya nak masuk syurga dah, tapi bila mana dekat dunia ni banyak sangat duk ambil tahu pasal orang, banyak duk sembang pasal aib orang, duk buka aib orang, fitnah orang, makan ambil harta orang yang bukan hak kita, yang menyebabkan hilang habis pahala kita kena bagi ke orang, sampai kita kena tanggung pula dosa orang lain. Atas dasar itulah Nabi SAW berpesan kepada kita bahawa sesiapa yang ada buat kezaliman, membuat kesalahan terhadap saudaranya, maka hendaklah dia minta dihalalkan, dimaafkan pada hari ini semasa masih ada peluang dekat dunia ni, sebelum dia kembali kepada Allah pada hari akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita semua dan tiada lagi perhitungan besar yang akan dipertanggungjawabkan ke atas kita pada hari akhirat. Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama memperbanyakkan amalan dan menjauhkan diri dari melakukan perkara-perkara yang akan menyebabkan kita tergolong dalam golongan orang yang muflis, yang bankrupt di hari akhirat. InsyaAllah setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini sebagai peringatan untuk diri saya dan juga kepada para pendengar yang dikasihi sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Kita puasa tapi tak solat, apakah hukum dia? Hukum dia balik awal juga. Faham lagi? Sama macam pakai baju comel, baju kota RM800 beli original kat Dubai, cuma seluar tak pakai. Pergilah jalan-jalan pusing Kuantan, naik bas pun free, orang tak berani ambil tiket. Apa? Gila babi namanya. Faham lagi? Begitulah puasa tapi tak semayang, tapi wujud makhluk seperti ni, betul tak? Awwalu ma yuhasabu 'ala nasi yaumil qiyamah as-salat. Awal-awal amalan Tuhan akan tanya semayang dulu. Puasa tak tanya, ada semayang baru tanya yang lain. Faham? Tapi ada lebih berat, ada lebih berat daripada itu. Mana? Semayang pun tidak, puasa pun tidak. Ada lagi berat lagi tu? Ada. Apa ustaz? Semayang tidak, puasa tidak, raya. Itu paling berat. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa dekat masjid saf pertama dengan kedua tu yang ada semua bakal-bakal jenazah? Geng Gaut, geng Cing Manis, geng Cakit Jantung. Memang begitu hakikat dia. Geng bakal jenazah ni dulu masa muda dia pun merapu. Indahnya hidup kita yang Allah bagi tu tahu. Masa muda badan sehat tapi imannya lemah. Masa tua badannya sakit tapi imannya kuat. Mata rabun ngaji Quran dulu masa umur 25 ngaji tak ada. Baca mastika dengan
URTV. Dulu kaki elok berjalan merata-rata. Kaki sekarang tak elok pegang tongkat tapi sampai masjid. Orang muda badannya sehat, imannya sakit. Orang tua badannya sakit, imannya sehat. Alhamdulillah. Sebab tu boleh sampai sini. Duduk dekat sini mengantuk, tahan je. Kenapa ngantuk? Umurnya dah 68. Nak datang tadi makan ubat kencing manis kan ngantuk ubat kencing manis. Tak apalah, sabarlah.